bersama dengan Nur Adina menemani kita. Assalamualaikum Nur Adina, selamat pagi. Apa khabar di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan juga Anissa, alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik pada pagi ini. Bagaimana pula dengan Hani dan Anissa hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kami di sini baik-baik saja. Kru di sini pun alhamdulillah baik saja. Bagaimanakah keadaan cuaca di sana, Nadina? Alhamdulillah keadaan cuaca dalam keadaan yang baik dan juga cerah saja pada pagi ini. Syukur alhamdulillah. Jadi mungkin pelbagai yang dapat dilakukan ya Betul. di daerah Tutong untuk pagi ini. Baik, dapat kita tanyakan ni Nisa. Ya. Soalan kita ni pada pagi ini mungkin Nur Adina pernah mengalami ataupun melihat sendiri. Antara perkara baik, baik hati yang dapat kita ni mungkin pernah dialami oleh Adina sendiri. Baik, ia memang banyak antara tindakan kebaikan sebenarnya yang pernah kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan seharian dan memberikan impak yang sangat mendalam dalam kehidupan kita sehingga ke masa kini. Dan bagi saya salah satunya adalah semasa saya masih lagi dalam pengajian tinggi ada rakan seperjuangan saya ini yang memang suka membantu dan juga tidak berkira dalam berkongsi ilmu pengetahuan yang dimilikinya walaupun pada masa itu kita tidak meminta bantuan daripadanya. Jadi memang tindakan ini memberikan kesan yang positif dan juga mendorong saya untuk lebih bersemangat lagi terutama sekali apabila saya merasa tertekan dan juga mengalami kesukaran dalam pembelajaran. Jadi memang sehingga kini saya sangat menghargai kebaikan rakan saya ini dan akan saya kenang sampai bila-bila. Alhamdulillah, memang sebetulnya rezeki untuk kita ni juga ya, apabila kita ni dikurniakan rakan-rakan yang amat memahami dan membantu kita ni, walaupun dalam setiap aspek kehidupan kita ni tu, walaupun ia perkara yang kecil, tapi ada mereka di sana merasa semua urusan kita itu menjadi lancar juga. Ya, itu rezeki juga sebenarnya. Apabila kita ni mempunyai rakan yang ikhlas bersahabat dengan kita ni, diorang bukan sahaja rakan-rakan ketawa, tetapi ialah apabila kita ni bersedih pun tetap bersama dengan kita ni, dan kita ni harapkan juga kita ni dapat menjadi orang tersebut kepada mereka. Betul, itulah kita ni harapkan juga ya. Rakan suka duka dan kita ni menjadi seorang yang dapat membantu mereka juga. Baiklah, terima kasih Adina atas jawapannya. Mungkin boleh diteruskan saja dengan perkongsiannya hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Hani dan juga Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam Jumaat Auda. Alhamdulillah kita bersua pada hari ini dan terima kasih kepada Auda yang terus setia menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong ya. Dan Auda di pagi Jumaat yang penuh berkah ini didoakan bagi kita semua agar dibukakan pintu-pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan pada hari ini dan juga hari-hari akan mendatang ya. Dan semoga apapun urusan Auda hari ini akan dipermudahkan dan juga dapat berjalan dengan lancar selaras dengan perancangan yang Auda harapkan ya. Berada seperti biasa dalam pertemuan kita pada kali ini akan dikongsikan beberapa makluman berserta dengan bahan visual yang dapat kita saksikan bersama sebentar sahaja nanti. Sebelum itu ingin dikongsikan Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perkhidmatan Air dan juga DST Network Sendirian Berhad akan mengadakan taklimat mengenai program penggantian mandatori kepada sistem meter pintar Unified Smart Metering System USMS kepada penduduk Kampung Keriam. Di mana taklimat ini akan diadakan pada hari ini, hari Jumaat, 28 Jun 2024 pada jam 8.30 pagi dan akan diadakan di Dewan Sekolah Rendah Keriam ya. Manakala untuk makluman yang seterusnya akan diadakan tutong baz jualan makanan, minuman, food truck dan juga lain-lain selama 3 hari. Itu pada hari ini, hari Jumaat 28 Jun akan bermula pada jam 2 petang hingga 10 malam. Manakala pada hari Sabtu 29 Jun dan juga Ahad 30 Jun 2024 akan bermula pada jam 9 pagi hingga 10 malam di mana tutong baz ini akan berlangsung di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara Pekan Tutong ya. Dan bagi anda yang memiliki kelapangan waktu bolehlah sama-sama datang beramai-ramai ke Kompleks Cempaka Bersaudara ini bagi sama-sama lagi kita memeriahkan acara yang diadakan di Pekan Tutong. Baik, itulah dua makluman yang kami kongsikan dari daerah Tutong pada hari ini dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisinya untuk hari ini. Mari kita saksikan bersama.
Awangku Anis Yazrin Jonis Pangeran Anisham belia dari Kampung Kandang Serambangun mendefinisikan sesebuah karya lukisan itu sebagai seni yang dilakar dengan daya pengolahan kreatif serta daya imajinasi yang dapat menghasilkan sebuah lukisan yang mempunyai jalan penceritaan selain terkandung padanya maksud yang tersirat mahupun tersurat. Belia berusia pertengahan 20-an ini mula meneroka variasi bidang seni berkaitan karya lukisan pada tahun 2018 dan semakin bergiat aktif dalam seni lukis bagi mencari potensi diri yang bersesuaian dengan kehendak beliau. Buat belia ini, meluangkan masa dengan melukis adalah terapi diri untuk melupakan sejenak hal ehwal berkaitan pekerjaan harian dan mula menumpukan perhatian sepenuhnya pada melakar sebuah lukisan. Saya tidak mempunyai sebarang tema bagi menghasilkan suatu lukisan lah. Jadi masa awal ini saya masih lagi mengeksplor pelbagai jenis tema-tema yang saya rasa sesuai bagi saya lah. Itu juga kenapa saya menjadikan Instagram sebagai contoh lah, melihat artis-artis di Instagram sebagai contoh supaya saya dapat lagi mencari tema saya dan kirakan style saya dalam melukis. Saya ada menyertai 2 persatuan yang berlainan lah di Brunei. Yang satunya itu ialah namanya USK Brunei. USK ini bermaksud Urban Sketchers. Ianya organisasi yang global lah. USK ni ia akan memilih satu location lah untuk melukis. So eventnya pun selalu mengadakan pada hari Ahad yang terakhir pada tiap bulan. Persatuan yang satu lagi bernama Drawing House BN. Saya baru menyertai event-event dorang ini masa Julai tahun lepas lah. Dan di sana Drawing House BN kuat mencari kafe-kafe yang dapat di-rent, dan di sana kami duduk dan melukis apa-apa sajalah. Kami bercerita dan melukis apa-apa saja yang kami suka. Jadi sebagai seorang yang baru menyertai dua-dua persatuan ini semenjak setahun lalu, pengalaman saya dalam event-event ini sioklah dapat menjumpa orang artis-artis lain juga, sama dapat terus meningkatkan kemahiran saya dalam lukisan. Menjadi sebahagian daripada ahli kelab lukisan di negara ini setentunya banyak memberi peluang kepada dirinya untuk menimba pengalaman dan lebih berdaya maju. Beliau yang lebih tertumpu kepada penggunaan pen marker berwarna dan pen untuk melakar sebuah lukisan berpendapat karya seni lukis mampu menjadi medium untuk memelihara peristiwa penting atau peristiwa yang menarik dalam kehidupan seseorang pelukis itu, dan oleh demikian penggunaan alat tulis seperti pen marker mahupun pen adalah lebih cepat untuk melakar sebuah peristiwa. Namun beliau tidak menafikan penggunaan lain-lain alat melukis juga sudah tentu mempunyai kelebihan tersendiri mengikut pada kemahiran seseorang karyawan lukisan. Mempunyai bakat terpendam sedari usia masih kanak-kanak lagi, beliau ini tidak menyangka bakat yang selama ini hanya ditonjolkan ketika mengisi waktu terluang sahaja, kini perlu diasah bagi memahirkan dari segala aspek, kerana kemahiran melukis diperlukan dalam kursus pengajian yang beliau ikuti, iaitu sebagai mahasiswa jurusan seni bina di sebuah institusi pengajian tinggi di negara ini. Mengaplikasikan kemahiran sedia ada pada tugasan yang diberikan, memberikan kelebihan padanya untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik. Hanya sahaja perlu ditambah dengan kemahiran menggunakan digital painting, daya imajinasi dan kreativiti di luar kebiasaan. Melukis bagi saya ialah satu macam kirakan meditation. So kerana saya suka melukis macam detail-detail damit itulah dalam bangunan. So saya rasa puas hatilah bagi mendapatkan mencari warna-warna yang sesuai bagi sesuatu lukisan itulah. Yang paling siok bagi saya ialah melukis detail yang damit-damit, dan
ia juga beri puas hati lah kan untuk memilih warna-warna yang sesuai bagi lukisan itu. Kemahiran saya dalam melukis ada diterapkan dalam bidang kerja saya, iaitu dalam jurusan architecture. Kerana awal ini pun saya mengambil architecture di UTB. So di sana bagi pendapat saya, architecture itu boleh menolong saya bagi dapat meningkatkan imagination saya lah, sama ianya juga boleh menolong orang lain untuk lebih senang memahami kerja saya. Sebagai seorang karyawan pelukis atau artis yang sentiasa ingin menimba ilmu pengetahuan untuk mengembangkan bakat seninya, beliau menaruh harapan dan dedikasi untuk tidak berhenti belajar memahirkan bakat sedia ada dalam menghasilkan karya-karya lukisan yang bernilai dengan sentiasa menerokai keindahan seni bina, alam semula jadi dan lain-lain, dan seterusnya melakar menerusi lensa seorang artis yang mengabadikan semuanya dalam bentuk karya lukisan, selain juga berharap agar suatu hari nanti beliau akan dapat menyumbang sesuatu kepada masyarakat melalui karya seni lukisannya.